InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tetamu khas daripada Pejabat Agama Islam daerah Sepang, Tuan Fadil Ustaz Ahmad Qamarun Najjar bin Datuk Muhammad Ghazali selaku Ketua Unit Pengurusan Masjid dan juga merangkap Timbalan Qadi Indah ya. Qadi Pejabat Agama Islam daerah Sepang. Alhamdulillah kita direzekikan untuk bersama-sama dengan beliau pada malam ini. Saya kira kehadiran beliau ke Taman Rakit, terutamanya surau Jumaat kita adalah merupakan pembuka tirai tuan dan puan pada tahun 2020. Tahun lepas memang beliau telah beberapa kali datang turun di Padang menjumpa ke surau kita untuk menjayakan misi kita untuk melaksanakan solat Jumaat di surau ini. Alhamdulillah kita berjaya. Allah kurniakan istiqamah untuk menguruskan berjalan solat Jumaat di surau kita. Dan malam ini mungkin beliau ada amanat-amanat yang ingin disampaikan kepada seluruh jemaah dan juga ahli pada Taman Rakit ini untuk sama-sama dijadikan panduan hidup kita pada tahun masih 2020 dan juga tahun kita 1441 insyaAllah. Untuk tak menangkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Ustaz untuk bersama-sama dengan kita berkongsi insyaAllah. Tafadhal masyaallah. Terima kasih buat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala imamina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Gawai Surau Al-Iman Taman Rakit, bahagia Imam nak panggil Ustaz Ustaz Salahuddin, walaupun dia kerja di JPN. Datuk Syarani sebagai Imam, pegawai Datuk Bilal, Datuk Siap, Tuan Pengurusi Jenazah, Jawatan Kuasa Surau yang datang. Kita doakan mudah-mudahan yang jarang-jarang, kadang-kadang Jawatan Kuasa yang kadang-kadang jarang-jarang datang surau tu, kita doakan mudah-mudahan kerak-kerak sikit datang ke surau. Saya tak tahu siapa, saya tak tanya pun jenazah, saya sebut je kan. Tuan Imam tahu lah jenazah, tahu lah, saya tak tahu. Saya tak nak tanya kan, tak nak ambil tahu. Cumanya kita doa je ya. Kalau ada berlaku di sini kita doa, tak ada alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah atas pertemuan pada malam ini. Azam tu lama dah nak datang sini, duk tangguh. Kebetulan malam ni saya free. Biasanya saya penuh dengan kuliah, tapi malam ni masih malas nak pergi Kuala Lumpur. Kuliah saya di Kuala Lumpur banyak, dan banyak dah saya ubah ke Sepang. Sebab bila dah jaga masjid surau Sepang ni, nak kena tengok pantau apa masalah masjid surau. Waktu bila lagi nak pergi 8 hingga 5 petang, sibuk kat pejabat dah, tak sempat nak pantau-pantau tengok-tengok. Maka waktu malam, sebab surau masjid kita dia aktif waktu malam. Kalau Taman Rakit ni yang nak cari orang lah waktu siang kan, ramai pergi kerja. Adalah yang baju pencen, Datuk mungkin adalah dulu pencen. Yang lain semua bekerja kan, sunyi je. So aktif malam, maghrib isyak ramai, subuh ramai. Makanya saya kenalah aktif malam,
Walaupun kita dah habis basikal pukul 5.30, tapi kita kena keluar juga supaya waktu tu lah ramai orang datang masjid, datang surau nak tengok keadaan masjid dan juga keadaan surau. Jadi malam ni masa malas nak pergi Kuala Lumpur. Penat tu ada dah sikit tuan-tuan. Jadi datanglah tempat yang tak lama tak datang. Saya rasa dah setahun saya tak datang ke sini. Rasa setahun, 2019 kan setahun, tahun lepas. Tahun lepas datang kan tuan. Rasa lama tuan. Teringat 3-4 orang anak jemaah yang sembang-sembang, gelak-gelak, teringat tu sekalian. Sebab tu rakan-rakan tu sekalian, saya sangat bersyukur kepada Allah sebab ditakdirkan Allah jaga masjid dengan surau. Dulu kita jaga duduk bahagian bunga puasa. Kawan-kawan kita ni jenis hujah jahat belaka. Ayah-ayah, abang-abang, kawan-kawan kita. Kaki disko, kaki macam kaki, cuma kaki surau je. Buang kaki basi, kaki surau. Sekarang alhamdulillah kita dapat jaga masjid surau, kita berkawan dengan orang baik-baik yang datang ke masjid, yang datang ke surau. Saya doakan tuan-tuan senantiasa sihat. Saya doakan tuan-tuan senantiasa istiqamah, datang ke masjid dan datang ke surau sehinggalah Allah panggil kita. Bila Allah malam. Sebab tu bila tengok kisah pelawak yang meninggal baru ni kan, abang tu kan, ramai orang cakap sampai ke hari ni orang cakap lagi kan. Orang baik ni macam tu lah orang bercakap. Seronok tengok ramai orang sembahyang ke jenazah dia. Kita rasa seronok kan? Walaupun kita tak popular sekarang. Popular tak popular kan bukan bermakna orang tu banyak di media sosial dia popular. Cumanya kita rasa seronok sebab ramai orang menyembahyangkan jenazahnya. Kemuliaan Allah tunjukkan di atas muka bumi terhadap orang yang meninggal itu, antara yang terselan ramai orang datang untuk menyembahyangkan jenazahnya. Tuan-tuan masih ingat lagi imam besar Masjid Negeri Shah Alam meninggal dulu. Ramai pergi. Ramai pergi. Taklah glamour mana, cuma dia habis Quran jadi imam, tilawah Al-Quran jadi hakim, tapi ramai orang pergi sekarang. Dan baru ni saya tengok berlaku kepada pak sepupu saya yang duduk di UPM Serodang. Bila meninggal 2 hari lepas sekarang. Orangnya biasa, orang tua, umur 70 lebih. Tak tahu di mana terkenalnya dia. Tapi bila dia meninggal tu sekalian, isteri dia kata nak simpan, nak sembahyangkan jenazah pukul 9.30 pagi. Paling lewat pukul 10 pagi. Kita bagi pandangan sembahyanglah lepas zuhur, sembahyang jenazah lepas zuhur. UPM tu masjid tu besar, UPM Serodang besar masjid. Kita harap bila orang pergi staf-staf hari Senin, bila ramai staf-staf pergi sembahyang zuhur, dapatlah juga kebaikan kepada orang tu. Bila ramai orang pergi sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur sembahyang jenazah. Nak ambil ramai orang datang sembahyang zuhur di masjid UPM. Isteri dia bekah kata tak, nak buat cepat. Pukul 10 pagi lepas sembahyang simpan. Tuan-tuan sekalian, Allah muliakan dia. Saya pergi sebab pos sepupu pergi dengan. Pukul 10 pagi hampir 200 orang datang. Dah tengok ramainya. Allah muliakan dia. Kita beramal dalam kita macam tu juga. Walaupun duduk tamak arkid ni, orang kenal kan? Orang kenal. Curug rantau datang. Siapa meninggal kan? Pak Aman meninggal, Allah datang. Pak Aman, bukan Pak Aman sini, Pak Aman lain kan? Pak Aman sini okey, sihat tu. Walafiat. Jangan menung Pak Aman kan? Ustaz kata aku meninggal kan? Contoh sekarang. Baik. Pada malam ini saya nak berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Hadis ni Nabi menceritakan benda yang akan berlaku di akhir zaman kita. Zaman kita maksud zaman akhir zaman, bukan bermakna tahun kita. Mungkin berlaku di tahun kita, mungkin berlaku di tahun anak kita, mungkin berlaku di tahun cucu kita, cicit kita, wallahu alam. Bila dunia ni berakhir, wallahu alam, tidak ada makhluk yang mengetahui bilakah dunia ni berakhir. Tarikhnya Allah tak bagi tahu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui bila tarikhnya kiamat. Kiamat itu pasti datang. Inna sa'ata atiyah la raiba fih, kata Allah. Allah menggunakan kalimah penguat kepada ayat ini. Inna sa'ata atiyah,
Kiamat itu kata Allah datang, dia akan datang. Confirm datang. Dan Allah tambahkan lagi selepas tu, la raiba fi, jangan ada mana-mana orang menafikan datangnya hari kiamat. Saya pernah mengajar dulu tahun 1998. Jadi pensyarah di UNITA, Universiti Tun Abdul Razak. Sebelum tu dipanggil ITA, Institut Teknologi Tun Abdul Razak. Tahun 1998 jadi pensyarah sekejap. Kan lebih kurang 6 tahun saya jadi pensyarah. Gaji tak naik tu kan resign. Masuk JAKIM. 2005 masuk JAKIM. Itulah jadi pegawai JAKIM sekarang. Saya punya body JAKIM cuma letak di JAIS, letak di Jawi, letak di JAIS. Kita punya asalnya di JAKIM. Jadi pensyarah tuan, nak ceritakan tuan, tahun 1998 ada seorang budak. Tahun tu, bukan sekarang, tahun tu ada seorang student saya, diploma perakaunan. Saya mengajar 3 diploma, perakaunan, IT dengan bisnes. Terus sekalian, bila pelajar bercakap, saya ustaz kat Zoom mengajar tamaduk Islam. So ada anak murid beritahu ustaz, saya dah lupa nama dia tu kan. Ada kawan saya kata dia tak percaya dengan hari kiamat. Ketika itu tak percaya dengan hari kiamat. So saya panggil budak pelajar tu, tanya dia, kenapa kamu tak percaya kiamat? Sebab apa tak percaya? Kamu kan Muslim. Ya ustaz, saya Muslim, tapi saya tak boleh percaya dengan hari kiamat. Tak rasa tak munasabah ada hari kiamat. Kita ni kalau mati-matilah. Kenapa ada lagi hari pembalasan? Kenapa Tuhan nak balas kita? Dah kita buat baik-baiklah, kita mati-matilah. Saya tak percaya ada hari kiamat. Kita bagi ayat Quran macam mana betul sekalian? Orang macam ni tu kan, bukan tak baca Quran kan. Kadang-kadang orang macam ni, dia nak logik akal. Anak-anak muda kita zaman sekarang kadang-kadang dia nak logik akal, dan kita kena bagi logik akal. Kalau kita pegang ayat Quran, dia boleh terima itu merupakan kalamullah, itu merupakan ayat Quran, tapi hakikatnya dalam kepalanya masih lagi tak boleh nak terima. Seperti mana yang saya pernah ceritakan tuan-tuan, kalau tak silap saya kan, berlaku kepada Imam Hanafi rahimahullah. Setengah riwayat kata bukan berlaku pada dia. Imam Hanafi tengah mengajar tu sekarang, nak ceritanya kadang-kadang manusia kena jawab dengan logik. Kata anak murid Imam Hanafi tengah dia mengajar, ya Syekh, ya Imam, macam mana Allah azabkan iblis dengan api? Dengan api neraka. Macam mana Allah azabkan iblis dengan api neraka? Sedangkan iblis dibuat daripada api neraka. Iblis dicipta daripada api neraka. Api dengan api ni logik akal. Kalau api dengan api, dia tak rasa apa. Sebab api diseksa dengan api. Iblis dicipta daripada api, diseksa dengan api neraka. Kata anak murid Imam Hanafi, macam mana Allah azabkan iblis dengan api? Seronoklah iblis, tak, kata orang Terengganu, tak gegi. Tak gegi. Tak bagi kesan. Tak bagi kesan. Kata Imam Hanafi, soalan tu sebenarnya, soalan pada dia, dia boleh jawab dengan ayat Quran. Tapi orang macam ni jawab ayat Quran, boleh terima je ayat Quran, tapi akal masih tak boleh terima. Dia nak logik akal. So Imam Hanafi seorang guru yang sangat hebat, mujtahid, imam mujtahid. Dia sudah tentu mempunyai ilmu yang sangat banyak. Kata Imam Hanafi, wahai anak muridku, kamu pergi keluar masjid, kamu cari seketul tanah yang keras, kamu bagi pada aku. So anak murid dia keluar pergi cari tanah yang keras. Tiba-tiba dapat tanah yang keras. Dia pun letak atas meja, tanah yang keras. Anak murid yang tanya tadi duduk. Imam Hanafi dia nak tunggu masa, dia nak lontarkan batu ni, tanah ni kepada kepala anak murid dia. Dia tunggu masa. Kalau anak murid tengok dia akan mengelak kan. Kalau tengah-tengah tengok lempar, dia mengelak. Tak kena. Dia nak tunggu anak murid dia tu yang tanya tu, kata kita ralik. Ralik ni apa dia? Macam apa ralik ni? Asyik. Reka. Dan dia tunggu anak murid leka. Bila dia tengok anak murid leka, terus dia ambil batu, dia lontar, bukan tanah yang keras ni, dia lontar kepada anak murid dia dan terkena kepala. Bila terkena kepala, terdengar perkataan aduh. Aduh ni sekarang sakit. Ada kau orang kata gembira. Aduh. Kenapa? Gembira saya ini. Tak ada kan. Aduh ni kalau kita logik akal sakit lah. Kan? Itu kecuali lagu dandut tu lain. Aduh kan. Itu lagu dandut. Lagu apa kan? Menyanyi dandut itu lain. Aduh ni sakit. Maksud aduh sakit. Kata Imam Hanafi, dah kenapa? Kan? Kata orang Terengganu, gua nak. Kata orang Kedah, wah awaknya. Kenapanya? Kamu punya sakit. Kata anak murid dia, sakit dah tu guru, Tuan Syekh sakit. Kenapa sakit? Tuan Syekh lempar dengan tanah kat saya. Tanah keras tu sakit dah saya. Kata Imam Hanafi, kenapa kamu rasa sakit? Aku lontar tanah ini kepada kamu yang dicipta daripada tanah. Kenapa kamu rasa sakit?
Tadi kamu soal macam mana Allah Ta'ala azabkan iblis dengan api neraka, sedangkan iblis dicipta daripada api neraka. Logik akal kita, api dengan api tak bagi kesan. Kata Imam Hanafi, sekarang aku lontarkan tanah ini kepada kamu yang dicipta daripada tanah, kenapa kamu rasa sakit? Itu logik akal. Sekarang dia berfikir, iya juga kan? Iya juga. Kata Imam Hanafi, sakit tak sakit, perih tak perih, datang daripada Allah, bukan sebab penciptaan, datang daripada Allah. Imam kita punya Rasul kita Nabi Ibrahim AS. Tentang sejarah api, dalam sejarah api tak pernah pun api sejuk, tak pernah. Kan? Allah cipta api tu memang tak panas. Dalam sejarah api tak pernah dia sejuk, sekali dia sejuk. Khas khusus untuk Nabi Ibrahim atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan api di luar kebiasaan api. Bila Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api yang begitu besar, Allah perintahkan api. Orang lain tak boleh perintah, Allah Ta'ala yang mencipta api. Maka Allah perintahkan api, ketika itu jadi sejuk. Di luar kebiasaan api, jadi sejuk. Habis terbakar semua kan. Keluar Nabi Ibrahim, sebesar-besar himpunan kayu tu, letak Nabi Ibrahim sampai diceritakan menggunakan manjanik tu, lontar Nabi Ibrahim. Kalau api kecil, takkan nak guna manjanik kan, pergi letak macam tu je. Tapi oleh kerana api terlampau besar, menyebabkan nak pergi ke dekat, nak lontar Nabi Ibrahim terdekat, panas bahan dia, terpaksa menggunakan manjanik. Dalam mana dia panggil manjanik ni, letak sini, itulah lempar. Buk masuk, Allah perintahkan sejuk pada api. Api menukar kelakuannya daripada panas kepada sejuk, khusus untuk Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Keluar Nabi Ibrahim, terlihat mata Namrud, tengok, oh, tak terbakar. Itu kuasa Allah. Jadi tuan sekalian, kadang-kadang kita kena yakin sebenar-benarnya. Jadi bila Imam Hanafi buat macam tu, menyebabkan anak murid dia percaya. Itu logik akal. Tuan-tuan kenalkan Dr. Zakir Naik, kan? Anak murid kepada Syekh Ahmad Didat. Siapa yang pandai bahasa Inggeris, kalau dengar hujah-hujah Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik sedap. Pernah berlaku satu ketika orang Kristian tanya Syekh Ahmad, Dr. Zakir Naik, Syekh Ahmad Didat ni, dia punya kepakaran dia dalam agama Kristian dan Hindu. Dia boleh hafal kitab Hindu, Kristian dengan Yahudi. Dia boleh hafal Bible secara tepat, Syekh Ahmad Didat. Tapi Dr. Zakir Naik, dia ada keistimewaan lain. Dia boleh hafal Hindu dengan Buddha, kan? Di samping Quran, di samping juga Kristian, di samping juga Yahudi. Itu Dr. Zakir Naik. Orang Kristian tanya dia, Dr. Zakir Naik, saya nak tanya sikit. Orang Islam percaya akan adanya Nabi Isa AS. Maka kenapa orang Islam tidak mahu percaya bahawa Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan? Sedangkan orang Islam percaya adanya Nabi Isa. Nabi Isa merupakan wujudnya Nabi Isa, dan orang Islam wajib beriman dengan Nabi Isa. Kenapa orang Islam tak percaya Nabi Isa ini anak Tuhan? Itu soalan. Tuan-tuan, kalau kita bagi ayat Quran, mereka tu bukan nak pakai pun ayat Quran kita bagi. Kita bagi hadis, orang Kristian tak nak pakai pun, dia dengar pun dia tak nak pakai. Dr. Zakir Naik, dia kena menggunakan akal, logik akal. Macam kita ada kawan orang Kristian. Kalau kita ada kawan orang Kristian ataupun orang bukan Islam, kawan-kawan kita tanya kita, Man, Islam tu boleh? Kalau tanya Islam tu boleh. Tuan-tuan nak mula kat mana? Nak cerita kat mana? Nak mula di mana Islam? Man, Islam tu apa dia? Mr. John tanya, kan? Apa itu Islam? Tuan-tuan nak mula kat mana? Oh, Islam kena sunat lah. Oh, cerita kat sunat lah kan. Takkan nak mula Islam dengan potong dulu, kan? Sunat. Tak nak ah. Malah aku masuk Islam, kena sunat, kan? Apa itu Islam? Islam tu kena sembahyang. Sembahyang macam mana? Oh, sembahyang kena angkat takbir, kena baca doa, setiap kali kena rukuk, baca rukuk, dah baca ini. Banyak tak nak ya, kan? Berapa kali? 5 kali. I'm very busy. Tak ada, saya sangat sibuk, tak boleh. Tak ada sembahyang. Kita nak mendekat mana? Nak cerita pada orang kafir ni Islam ni, kan? Itu benda tu kadang-kadang tak ramai orang Islam kita mempunyai kepakaran, kemahiran untuk menceritakan kepada orang bukan Islam. Kawan saya buat master di London, Scotland, kan? Email. Dulu email lah, sebab tak ada WhatsApp dulu kan. Dalam lama dah kan. Dia email kat saya, kata, Syekh, tolong jawab kat aku sikit. Orang tanya aku ni, Mak Saleh tanya aku, Islam tu apa dia? Apa itu agama Islam? Aku nak cerita macam mana tu?
Saya kata, kamu kan Islam, ceritalah apa itu Islam. Yalah, nak cerita macam mana? Saya kata, payah nak cerita, nak tulis panjang nak cerita kan. Kalau apa ni bayar tiket aku ke sana, aku cerita kan. Senang dengan mulut ni senang. Dengan tulis ni payah nak tulis kan. Terus sekalian, orang Islam tak boleh nak cerita Islam tu apa dia? Kan malu tu sekalian. Kan? Terus sekalian Dr. Zaid naik bila dia tanya kepada dia, kenapa orang Islam tak percaya Nabi Isa ni anak Tuhan, sedangkan orang Islam beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa? Apa jawapan Dr. Zaid naik? Ni orang yang hafal Bible. Kan? Hafal Bible, segala Old Testament, New Testament, kitab-kitab Inggeris, kitab-kitab Kristian semua dia hafal dalam kepala dia kan. Kalau dengar dia bercakap, dia punya otak macam kamera, satu-satu dia sebut. Jilid, muka surat berapa? Muka surat, kalau Quran dia sebut muka surat berapa, jilid surah yang berapa, ayat ke berapa. Detail tu sekalian. Hebat dia punya otak dia sekalian. So Bible pun dia hafal. Kita hafal Quran tak habis-habis kan. Dah 60 tahun dah tak habis-habis hafal Quran. Sejak muda hafal Quran. Domain ulang tu qul Allah inna a'tayna qul Allah inna a'tayna. Itu yang bini tak nak jadi makmum tu. Bini boleh tahu dah ayat apa ni. Hari ni hari Selasa, rasa inna a'tayna, maghrib inna a'tayna. Bini boleh agak inna a'tayna. Bini pun kata takbir. Imam suami kata takbir Allahu akbar kan. Kata isteri confirm inna a'tayna sebab semalam qul Allah. Mula-mula dulu kan. Baca habis walam dhalim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna, kata bini kata dah. Dalam hati kan. So, apa ni, rakaat kedua kata bini qul Allah. Dua ni suami aku hafalnya, inna a'tayna qul Allah kan. Surah Al-Bayyinah berapa tahun dah hafal, tak habis-habis lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, tak habis-habis hafal. Kita orang lemahnya nak hafal Quran. Sedangkan Quran Nabi kata pendamping kita, teman kita alam barzah Quran. Tuan-tuan jangan carilah main lambung, main lambung. Yang kawan kita tamat arkid dulu, tak. Yang duduk kaki ngeteh dengan kita minum sekali-sekali. Kan kita kata kaulah sahabatku sampai akhirat. Tak. Sampai dunia je, masuk dalam kubur. Mana dia apa? Mana pergi dia? Duk panggil. Kena cemeti pada malaikat, kena himpitan kubur, kena ular berbisa, kala jengking. Mana main tu? Yang kata kita berkawan sampai akhirat. Mana bagi dia? Sebab tak ada. Nabi sebut kawan kita Quran. Tapi kalau dua surah je macam mana kan? Dua surah. Tuan-tuan malulah kita kat Allah. Syurga ni besar. Nikmatnya besar. Takkanlah dua surah nak masuk syurga. Takkanlah 5 waktu sembahyang seorang-seorang, tak sembahyang jemaah nak masuk syurga. Orang Islam, dia tidak akan masuk syurga sebab solatnya. Tuan-tuan tak akan masuk syurga sebab solat. Bukan kita masuk syurga sebab kita sembahyang. Bukan kita masuk syurga sebab kita puasa bulan Ramadan, sebab kita pergi haji dah. Kita masuk syurga bukan sebab ibadat yang kita buat. Kita masuk syurga sebab Allah redha kita. Ada orang sembahyang bukan banyak, tapi Allah tak redha dia. Sebab apa? Dengan mak dia derhaka, cakap besar dengan mak dia, sombong kat mak dia, tak jaga mak dia. 8 orang anak, 2 orang yang jaga, 6 orang pergi ke mana? Yang duduk sibuk, tak ada masa nak tengok anak, nak tengok ayah, mak ayah. Sedangkan Nabi dah sebut, redha Allah itu tergantung dengan redha mak. Allah takkan redha hidup kita kan? Kalau mak tak redha, sampai mati pun Allah tak redha. Itu hadis Nabi. Redha Allah itu tergantung dengan redha mak. Tapi berapa ramai orang yang menghormati mak, kan? Jaga mak sebaik mungkin, kan? Tak ramai. Saya pengalaman banyak kan, sangat pengalaman. Bukan orang lain lah. Saya ambil mertua saya dah cukup lah, kan? Dengan anak yang 7 orang kan, mertua saya. Tak. Kan? Macam-macam alasan. Siapa yang kena pergi Kajang, tahu Kajang kan? Kajang dengan balakong tak jauh mana pun. Tahu tak jauh mana. Kajang balakong tak jauh mana. Anak datang balakong, nak cerita tuan-tuan mak sakit, ada di Kajang, ada kat rumah saya kan. Anak datang balakong berjalan, rumah saudara mara belah suami kan. Anaknya perempuan belah suami kan. Tak singgah tengok mak sakit. Nak cerita tuan-tuan jangan main kan. Ramai yang berlaku sekarang. Saya pergi melawat rumah orang tua di Pulau Meranti, Sepang. Ada rumah orang tua situ. Kita, ada soalan kita tak kena lah soalan kita, tapi nak kena tanya. Pakcik,
umur 60, 70. Pakcik, anak pakcik kat mana? Kita tanya anak kat mana menangis. Soalan tu tak kena tanya, tapi kita nak tanya, nak tahu ceritanya macam mana kan. Pakcik, mana anak pakcik? Menangis. Tak tahu anak pakcik kat mana kan. Pakcik ada 4 orang anak kan. Semua tak datang. Dia letak pakcik kat panjang cerita. Dengar kita Allah, yang sebab menangis. Kan kita berdoa kepada Allah, janganlah aku buat kat ayah mak aku macam ni. Kita berdoa sajalah. So dalam dunia ni sampai ke mana nak kerjanya. Kan? Popular macam mana pun sampai masa habis. Kan? 30 tahun, abang 30 tahun meninggal. Yang hari ni kemarin yang pelakon tu kan. Saya sebut pelakon sebab tuan-tuan puan kenal. Kan sebut nama ulama aku tak kenal. Aku tak kenal, saya sebut nama pelakon kan. Sebab aku kenal Ashraf Sinclair semua orang kenal. Terus kan. Abang semua kenal. Kalau saya sebut nama Dr. Syekh Ramadan Al-Buti kenal. Tak kenal macam siapa Ustaz Buti-Buti ni kan. Tak kenal sebab tu kan. Kita ni maklumat kena banyak. Saya semua saya baca. Tuan-tuan ulama saya kenal, insya-Allah yang lama-lama kita ingat, kita kenal. Seronok kita tahu. Sebab betul kita kena sayang ulama, kita kena respect ulama sebab Allah kata apa? Nabi kata apa? Innallaha la yakbidul ilma intiza'an minan nas. Allah Taala tidak akan tarik ilmu agama daripada manusia macam tu je. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah Taala hilangkan ilmu agama dengan Allah matikan para ulama. Bila ulama mati kita kena sedih. Itulah. Jangan gelak, oh mati, alhamdulillah mati dia. Kena sedih. Bila mati ulama, mati ilmu, hilang ilmu agama. Sehingga Nabi gambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi gambarkan dalam hadis ni, ada satu hadis Nabi gambarkan. Ketika itu ulama dah ramai yang meninggal. Ketika itu orang ramai, orang Islam ketika itu mengambil orang jahil sebagai pemimpin, sebagai rujukannya. Dan orang jahil ini mengeluarkan fatwa, maka dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Tak tahu waktu bila berlaku ni. Wallahualam, Nabi sebut. Setakat ni ulama kita masih ada lagi. Itu pun ulama tegur marah tulang. Siapa marah? Orang Islam yang marah. Saya ingat lagi bekas Mufti Selangor, Datuk Ishak Barong, Allah yarham Datuk Ishak Barong. Dia tegur pasal Bollywood. Dulu kan suka tengok Bollywood kan. Tiba-tiba menangis. Tengok TV menangis kan. Laki bini sama naik menangis dulu. Dulu lah tahun 80 kan banyak Bollywood. Datuk Ishak Barong, Allah yarham Datuk Ishak Barong, Allah ampun kat dia. Tempatkan Datuk Ishak. Saya respect Datuk Ishak Barong ni. Orang yang sangat warak, sangat baik. Kan Datuk sebab tu dia Datuk Ishak Barong, Allah sangat orang yang sangat baik. Dia tegur TV3. Janganlah banyak sangat Bollywood. Sebab ulama kita nampak kalau dia banyakkan sangat dengan hiburan, dengan apa, boleh melalaikan orang Islam daripada mengingati Allah. Ulama tegur, Datuk Ishak Barong tegur TV3 ketika itu. Janganlah banyak sangat Bollywood kan? Dia tak keluarkan fatwa siapa tengok Bollywood hukumnya haram. Tak. Dia tak kata kat dia juga hapuskan Bollywood. Jangan dia langsung tak. Kurang-kurangkan sikit Bollywood. Tuan-tuan, ulama tegurnya tu orang Islam sanggah balik. Apa punya ulama tak tahu seni kan? Tak tahu seni jangan bercakap pasal seni. Macam-macam kan. Macam sekarang bila bercakap ada je orang sanggah. Tuan-tuan mesti kalau bila ulama bercakap, tuan-tuan akan nampaklah ada muka yang bernama Siti Kasih. Ada muka yang bernama Dr. Farouk Musa. Ada muka yang nama apa lagi kan? Ainul Yakin, Ustaz Ainul Yakin. Ada muka yang bernama Kamil Zuhairi. Ini muka-muka yang suka sanggah pandangan ulama. Sedangkan ulama menceritakan benda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan direka sendiri. Dr. Zulkifli Mufti Wilayah ada direka sendiri. Tak. Itulah ilmu yang dia belajar daripada Quran dan hadis. Sampaikan kepada kita. Sebab tu saya takut sekarang tentang dua benda saya takut sekarang. Saya bercakap sekarang 2020. Tak tahulah berlaku tak berlaku Allah. Tapi saya takut. Pandangan peribadi saya. Saya 7 tahun dalam bahagian Mu'ad Khusus Jawi. Saya tahu sangat. Sebab tu saya sangat sensitif dengan ajaran sesat. Sangat sensitif. Datuk Hakim tu kan. Ya Arif Hakim. Kadang-kadang siapa yang jadi hakim dia tahu situasi. Sepanjang 7 tahun kan, saya tak pernah fikir pasal khalwat. Kadang-kadang orang kata Mu'ad Khusus agama takkan khalwat. Saya tak nak cara pasal khalwat. Operasi khalwat saya jarang turun. Khalwat senangnya, ketuk-ketuk pintu ada pasangan memang jadi, kan? Saya banyak habiskan masa 7 tahun, hampir 7 tahun di Jawi, Jabatan Masjid Wilayah dengan masa saya untuk mementeras ajaran sesat.
Sebab di Kuala Lumpur setiap 3 bulan, 3-4 bulan akan timbul ajaran sesat yang baru. Akan timbul yang sesat baru. Tak tahu datang mana. Sebab tu saya berpandangan saya peribadi, rupanya di Malaysia ni seperti ada perancangan somebody ataupun organisasi yang kita rasa Kristian, ataupun Zionis antarabangsa yang sedang mengatur supaya orang Islam di Malaysia ni supaya jangan berpegang dengan teguh Quran dan hadis ataupun agama Islam. Dia tak masuk Yahudi tak apa, tak masuk Kristian tak apa, tapi jangan pegang teguh dengan Islam. Nak masuk Ayapin silakan. Nak masuk Haji Kahar, Nabi palsu silakan. Nak masuk apa dia? Sama nak Ibrahim Bonjo silakan. 114 jangan sesat yang dekat Malaysia. Silakan masuk. Dan saya pernah cerita kat tuan-tuan, di Kuala Lumpur ada satu hotel Roy Chulan apa nama hotel tu sekarang. Pihak SP Bukit Aman bagi kat kita dia punya rakaman. Kalau nak jumpa Tok Guru tu, dia kena buat lama salib. Baru boleh masuk jumpa Tok Guru tu. Datang mana ajaran macam tu kan? Itu maknanya seperti ada suatu perancangan daripada Kristian. Tok Guru tu duduk hotel 5 bintang. Kata polis tu dah sebulan duduk kat situ. Satu malam berapa? Hotel 5 bintang lah. Siapa yang taja dia? Kerja apa Tok Guru tu? Mesti ada organisasi yang taja. Seorang Islam dicari orang Islam. Seperti mana berlaku kepada Syiah. Sekarang Syiah kan, sekarang yang paling top sekali Syiah. Itu statement saya. Kan? Saya setuju dengan statement yang dikeluarkan oleh pengurusi MAIS, Datuk Rusli. Sekarang ni yang paling top, yang paling giat, yang paling ligat, yang paling bergerak laju terus adalah mazhab Syiah. Sudah tidak ada siapa yang nak nak halal dia orang. Dia berani pergi jumpa Jabatan Kebudayaan Islam Malaysia, JAKIM. Dia berani pergi jumpa JAKIM, minta JAKIM hapuskan perkataan Syiah dalam fatwa. Dia berani jumpa JAKIM, minta JAKIM hapuskan perkataan Syiah dalam khutbah. Ni Syiah. Dan bawah ni dalam bagaimana Jaiz di antara negeri yang sangat kuat. Sebab di Selangor ni dia ada markas Syiah banyak. Kita tak rendahkan. Saya tak pasti kenapa tak rendahkan. Sebab tu saya punya kuliah dengan saya rasa macam tak selesa benda ni. Sebab tu saya kuliah saya setiap bulan, sebulan sekali minggu kedua di Masjid Jami' Sultan Syamuddin di Bandar Baru Salat Tinggi. Setiap sebulan sekali minggu kedua itu kuliah saya. Saya kira Jumaat. Saya tak bawa Quran, saya tak bawa hadis. Saya rasa yang itu orang lain boleh bawa. Setiap bulan kuliah saya menceritakan tentang ajaran sesat. Saya ambil 114 ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh Jabatan Fatwa Kebangsaan. Saya baca satu-satu. Saya bermula dengan kumpulan zikir nafas yang berpusat di kampung mana? Saya macam sebut orang itu. Kampung Lispang. Ini ajaran sesat paling trending sekarang. Tahu trending? Paling terkini sekarang. Zikir nafas yang dipelopori oleh Syekh Ismail Kasim. Baru ni dapat taraf doktor. Tahu doktor mana tahu lah. Belajar kat mana tahu lah. Masa bila belajar dia dapat doktor. Asalnya Syekh dapat doktor lah. Dr. Ismail Kasim. Kampung Abu Bakar dekat dengan surah Al-Ridwan. Ya, kalau kita pergi Abu Bakar Baginda, ada Masjid Al-Mustaqim, Masjid Abu Bakar Baginda, kan jalan masjid, jalan dalam sana. Rumah 2 tingkat. Itu markas Syekh Ismail Kasim. Di Sepang juga ada markas ajaran sesat yang begitu lama semenjak tahun 30-an lagi. Samaniah Ibrahim Bonjo. Kan? Kita pergi ke Pulau Meranti, pergi ke Lambang Bayu, dekat dengan orang memancing tu, sebelah tu nampak macam surau kubah kuning tu, itu markas ajaran sesat Samaniah Ibrahim Bonjo. Yang pernah menggegarkan Malaysia, mengeluarkan pandangan mana-mana anak murid dia nak diberkati oleh Tuhan, nak diberkati oleh Allah, ketika dia mandi, ambillah air basuhan dia untuk mandi. So, ada anak murid dia yang duduk bawah dia, masa dia mandi duduk bawah dia, ambil air berkat basuhan. Kalau kita sekali, abang tu mandi tak apa kita nak ambil air basuhan dia. Apa punya cerita? Nabi tak pernah hajar pun, dia boleh hajar ni. Itu yang sesat sebenarnya kita pun. Syiah kan? Kita baca Syiah kan? Saya panjang.
Sebab tu saya beranikan diri. Walaupun ada kawan kata, Ustaz, jangan Ustaz, nanti dia orang cari Ustaz. Saya tahu kan ajaran sesat dia tak kira orang. Itu yang ketua buat kuasa negeri Pahang kena tembak. Ajaran sesat kalau tu kata guru dia kata bunuh. Itu ajaran sesat kan. Dia tak macam gangster lain. Yang sesat dia pegang betul dengan betul. Bunuh. Murtad. Musyrik. Millat Abraham, dia kata siapa yang tak masuk millat Abraham semua musyrik. Kita semua tak masuk ni, semua musyrik. Apa maksud musyrik? Boleh bunuh. Millat Abraham. Sebab tu orang pesan saya, Ustaz, jangan Ustaz. Tidak orang tunggu Ustaz kata, bila lagi saya nak cerita kepada anak karya, kepada anak jemaah, kepada orang Islam tentang ajaran sesat? Duk simpan dalam buku 114 ajaran sesat yang dekat Malaysia. Anak-anak kita bukan tahu pun millat Abraham apa dia, Samaniyah apa dia, ajaran Qadrul Yahya apa dia, Naqsyabandiyah Ahmadiyah. Kita bukan saya tahu, simpan dalam buku sampai bila. Maka saya beranikan diri. Cuma saya sebut yang telah dipatuakan, yang telah diwartakan. Dari undang-undang yang telah diwartakan. Dan kalau tak diwartakan saya sebut, dia orang bersamaan. Sama itu tadi. Hizbut Tahrir. Berlampau ada Hizbut Tahrir. Mereka dia kat Bangi, barang-barang Bangi, saya hidup. So, dia ada makan-makan dia boleh hidup. Tapi dia bergerak seperti biasa. Tidak ada orang bagi tekanan. Kita serbu kan, macam mana? Kita serbu buat perkamah, tak dapat nak buktikan bahawa dia ni berpegang dengan ajaran yang telah dipatuakan sesat. Syarat. Baru syarat. Sudah kalau azan dulu.
kuliah agama dalam lama. Itulah kuliah dalam lama. Saya kalau tanya macam aku teringat itu yang berlaku di Masjid Imam Tirmizi Jalan Kelang KL. Tapi pernah bilang masjid itu Jalan Kelang di KL antara tempat yang paling banyak pusat urut Jalan Kelang. Kalau kita buat operasi ada tak 10 lebih, satu pergi semua tutup. Lalu pergi satu semua tutup. Pengintip itu ramai sangat. Ada satu masjid Imam Tirmizi. Masjid tu cantik tu. Saya pernah mengajar dulu. Saya dah berhenti dah. Itulah sebab. Tapi dulu saya nak cerita pasal kuliah agama ni tak lama-lama. Masjid tu berlaku. Bila ada ustaz orang lain bukan saya. Kebetulan nanti saya panjang sikit sampai dekat bus ni dah. Lepas tu imam besar ustaz. Nanti kita datang ustaz yang panjang ustaz. Lepas syak ustaz. Yang ni sebab lepas syak 5 minit 2 minit ustaz berhenti. Kenapa ni memang berlaku minggu lepas je. Ada nak lupa macam mengamuk. Dia rempuk kursi kat belakang. Imam pukul 9 ni perkuliah ustaz. Pukul 9 subuh 9 semua tak berhenti lagi. Kawan tu dah pisah. Dia lempar mengamuk kat belakang masjid tu. Masjid Imam Tirmizi besar. Lempar kursi. Orang tu tengoklah kenapa. Dia marah. Apa punya ustaz ni? Aku nak balik dah. Tak boleh. Tak sudah lagi kan. Tapi dia marah. Dia mengamuk. Bagusnya dia tunggu semai jemaah. Kan? Tapi dia marah. Mungkin bini dia pesan beli gula. Bini marah. Tak boleh balik gula kan. Beli gula ke buat gula kan. Dia takut bini marah kan. Dia marah ustaz. Punya lama ustaz kan. Aku nak balik. Tapi dia tunggu semai syak. Bagus. Betul dia tak balik. So, orang balik je lah. Tak ustaz aku nak balik kan. Nak cari gula pula kan. Tapi dia marah. Lepas tu kita mengingat. Saya ingat, saya lama-lama saya kan balik kursi kan. Orang memang agak. Tuan-tuan sekarang, insyaAllah saya cuba habiskan Bismillah. Saya nak ambil berkat hadis Nabi. Saya baca sikit pada malam ini. Sabda Nabi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri. Akhrajahu At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi. Kata Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku kata Nabi suatu zaman kata Rasulullah di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Kata ulama termasuk Imam Hajar Al-Asqalani kata apa dia kata bara api ni saya pernah dengar. Ni kalau datang sekarang kalau bagi seorang saya pun nak genggam. Ada yang kat tangan Ustaz saya nak genggam bara api. Tak ada. Kata Ibn Hajar bara api ni tak ada orang nak genggam. Panas, sakit. Tapi ketika itulah kata Ibn Hajar bila Nabi sebut dalam hadis ini di akhir zaman, suatu zaman tak tahu bila tu kan, tak tahu bila Nabi gambarkan ketika itu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, dengan agama, dengan Quran, dia seperti menggenggam bara api. Dia punya kesusahan, kepayahan sampai ada orang marah, ada orang bekak, orang pulau dan sebagainya. Ketika itu, wallahu a'lam zaman bila juga. Tapi Nabi gambarkan pahala yang kita dapat seperti kita menggenggam bara api. Itu sekadar macam surau lah. Surau masjid. Sebab tu saya dah datang menjemaah. Saya tak boleh ucap terima kasih. Terima kasih datang. Dan ajak kawan-kawan datang saya menjemaah. Inilah benteng orang Islam, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, masjid dan surau. Inilah benteng terakhir. Kalau kita bercakap pasal Melayu kan, benteng. Ini yang Malaysia, tanah air kita yang tercipta. Ini benteng orang Melayu. Inilah kawasan orang Melayu, tanah air kita Malaysia. Betul-betul. Orang Islam, orang Melayu Islam, benteng terakhir dia, benteng terakhir mereka, surau dengan masjid. Tapi kalau ini orang Islam tak pandang berhad, masjid dengan surau juga, mana lagi kita nak pertahankan agama? Saya selalu cakap juga, masjid surau tempat orang belajar, masjid surau ni. Kita dah lemah agama, dah lemah ilmu. Sebab itu saya sebut pasal kepelikan orang Islam. Pelik orang Islam, sangat pelik. Macam saya sebut tadi kan pasal teman. Nabi dah cerita dah, teman kamu di alam barzah, kawan kamu di alam barzah Quran.
Peliknya orang Islam, Nabi dah cerita kawan kamu, teman kamu, ketika itu kamu seorang-seorang gelap gulita, mana ada torchlight? Tak ada. Bawa lah torchlight, tak boleh guna bawa. Kan kami, kita sayang anak kita kan, kami ayah bagi 4 torchlight ni kan. 4 penjuru kamu letaklah torchlight kan. Kawan tu dah mati dah. Kita bekalkan torchlight. Nanti kalau gelap tak nampak malaikat, suluh torchlight ni. Kita bersat. Bawalah torchlight apa pun yang boleh tahan bateri setahun, tak ada apa-apa kan. Yang teman kita adalah Quran. Nabi sebut, bukan siapa-siapa sebut, Nabi sebut Quran. Teman kita Quran. Seorang-seorang duduk kubur, Quran teman kita. Tapi macam mana Quran ada jadi teman kita? Kalau atas dunia, kita tak jadikan Quran sebagai teman. Siapa nak berkawan dengan kita? Duduk tamat arkid tak berkawan dengan orang baik-baik. Macam mana orang baik-baik nak berkawan dengan kita? Duduk tamat arkid tak berkawan dengan si Man ni. Macam mana nak katakan Man tu nak berkawan kita? Nabi kata Quran itu teman kita. Tapi atas dunia, kita tak pernah jadikan Quran sebagai teman. Tak pernah baca. Masuk bulan Ramadan, ni bulan akhir bulan April ni Ramadan. Betul tak begini? Mana bulan Ramadan tahun lepas ni? Oh, tak apa. Abang cari di almari atas tu kan, belah kiri. Oh, dia kata tak tahu ni. Kami tak tahu. Ambil lah banyak kursi. Bodoh-bodoh Quran. Ini tak baca Quran ni kan. Tak mahu tengok Quran. Kalau ini, macam mana nak jadikan Quran sebagai teman kita? Itu yang Nabi kata, kepelikan kepada umat aku dah cerita macam-macam dah, tapi tak buat. Solat berjemaah ni 27 dengan 1. Kalau orang cerdik matematik, 27 dengan 1, mana lebih banyak? 27 dah banyak. Tapi peliknya orang Islam, bila Nabi cerita solat berjemaah di masjid, berjemaah, terus kan dapat 27 kali ganda, tak buat juga. Nak carilah 1. Peliknya orang Islam. Dan Nabi nak bagi 27, dia cari 1. Dinas tak boleh buat. Ini termasuk Tuk dagang tu aku datang ke surau bagi 30 ringgit. Nak bagi 27 payah nak kira kan. Bagi genap tu 30 kan. Datang ke surau tak terima, kata 30. Lepas sembahyang Assalamualaikum, Tuk Bilal dan Tuk Imam tunggu 2 ribu, 3 ribu. Ada lagi 4 ribu. Tunggu kat pintu. Terima kasih datang RM30. Terima kasih datang RM5. Hari ni kita bagi RM30. Cuba tengok esok ni. Tengok esok dia muka-muka kata muka. Ya, boleh ramok kata ni. Kan RM30 kan. RM30 apa yang boleh beli? Nak beli ikan air kurit pun tak lepas kan. Air kurit tahu air kurit. Buat dengan pun tahu kembang ikan air. Nak beli ikan merah tak lepas RM30. Manusia ni dia nak nampak benda. Walaupun RM30, Allah datang ramai penuh datang. Dia masjid Tembus Jaya buat lagi RM3 kepada budak-budak yang semain subuh kan, RM3 datang semain subuh kan. Pok mewah mata datang, terpaksa datang, anak suruh datang. Ayah mana datang, tapi terpaksa datang. Bini cubit, pergilah teman anak tu semain subuh, pergilah semain subuh kan, anak dapat RM3. Pok tak dapat apa, mewah mata, anak dapat RM3. Pergi kan, RM30 tu kan. Tuan datang, naik penuh. Tak tadi jenazah buat dah seminggu. Tengok, oi penuh di suruh penuh kan. Kuliah seronok kata sebab penuh orang. Macam semain Jumaat penuh betul belakang. Nak dapat RM30, bukan banyak pun RM30. Tapi Nabi cerita, Quran cerita 27 kali ganda lewat dia. Kan? Hak ni sampai alam barzah, sampai alam akhirat 27 kali ganda ni RM30 kan. Belanja kawan ngeteh ke depan habis dah. Tapi dia punya pandang dunia ni. Inilah kepelikan yang ada kepada orang Islam. Nabi cerita tak ada. Peliknya umat aku. Aku dah cerita. Tapi tak pernah Nabi tahu. Ilmu tu kan. Ilmu di mana yang beliau dah ambil? Masjid surau dia ilmu. Kalau tuan nak pergi UKM, UIA nak belajar ilmu agama, betul tak? Pergi daftar tengok. Anak-anak muda kita pergi daftar, kita pergi daftar UIA, UKM, ambil diploma pengajar Islam. Anak muda tengok. Masa muda tak nak belajar apa betul ni. Ni betul-betul ni kan. Anak muda berumpat kita kata kan. Malu kita nak belajar. Dah malu kat mana? Masjid tak pergi, surau tak pergi. Nak belajar seorang-seorang, baca seorang-seorang. Mana boleh balik belajar ilmu agama baca seorang? Iblis masuk. Kan? Tu yang faham lain tu. So surau tak pergi, UIA tak pergi, UKM tak pergi, masjid tak pergi. Di mana ilmu agama nak dapat? Peliknya orang Islam kata Rasulullah SAW.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang makmur ke rumah Allah ni, Allah sebut kan, orang yang makmur ke rumah Allah, masjid atau musola. Tuan-tuan makmur ke rumah Allah sebagai anak jemaah. Jawatan puasa, Haji Nasir dan geng-geng dia kan, Tok Imam memakmur ke rumah Allah sebagai jawatan puasa. Sebab tu tuan-tuan sebagai anak jemaah kena bantu jawatan puasa memakmur ke rumah Allah. Tak boleh sebelah Haji Nasir lah dengan kawan-kawan dia. Fikir macam mana? Tak, tuan-tuan kena bersama-sama dengan jawatan puasa. Sebab ini suruh tuan-tuan, bukan suruh orang lain. Bersama-sama jawatan puasa memakmur ke rumah Allah. Program buat datang. Program buat datang, muka tu datang, muka tu datang. Buat forum pagi agak dulu, muka tu juga. Buat pagi Samsung buat, muka tu juga kan. Kadang-kadang muka lain tapi esok pagi Samsung buat, penuh orang sampai ke belakang. 500 orang. Hari tu, esok 30 orang. Mana pergi lain tu? Betul, kepelikan yang ada kepada orang Islam. Allah Akbar. Tak tahulah ambil. Ya, nak berubah dalam keadaan yang seperti itu. Tuan-tuan okey orang lain lah. Dengar ke sekitar ni? Duduk sebelah surau tak datang surau, dengar ke? Duduk sebelah surau tak datang surau. Punya panah punggung tak rasa apa ke sekarang. Tok Bilal panggil, hayal solah, hayal falah, Tok Bilal panggil. Kita yang kata Haji Tok Bilal panggil. Aku tak kenal dia dulu, bukan main jahat dia kata kan. Sekarang jadi baik Tok Bilal panggil. Tok Bilal tolong panggil hayal solah. Hakikatnya Allah Ta'ala panggil, datanglah wahai Islam, datanglah hamba-Ku yang aku sayang, datang ke masjid, datang ke surau. Datang buat dia bengki, repair kereta, repair motosikal. Allah duk repair sebelah ni, sebelah surau. Tak tahu surau mana. Kan? Tuan-tuan, kepelikan yang ada kepada orang Islam. Tuan-tuan ajaklah anak datang, isteri datang. Kalau duduk berdua dengan bini, ajaklah bini datang. Jangan datang seorang-seorang. Bini duduklah tengok cerita Ustaz, cerita Korea kat rumah. Ajak bini sekali. Janganlah tinggal bini kat rumah. Kan? Ada anak menantu, ajak menantu datang. Menantu lelaki pakai seluar pendek kan? Menantu ajak datang ke surau. Tapi jangan sebut surau. Main ikut ayah ke surau. Memang confirm tak perginya. Kita kata main, duduk saja main ikut ayah pergi surau semayang. Ya, rasa macam perut sakit perut ya. Ada je rasa tu. Sibuk surau, kan? Sensitif surau. Jangan ajak pergi surau. Jom main ikut ayah yang nak makan dan lapar. Mana kedai kat depan tu, kedai depan tu. Tapi cari masa 7 suku kan, 7-10 minit. Kan maghrib di sana. Cari masa. Pergilah kedai tu, kedai tu pergi. Dah bunyi azan tu, cakap kat menantu kat anak tu. Ayah pergi surau Imam, kena pergi ke ya? Pergilah, ayah kan Tok Bilal, Tok Imam kan, Tok Siap, kena pergilah. Dia bawa pergi. Dah masuk dalam ni, kita turun, cakap kat menantu, takkan hantar ayah, turunlah sekali kan. Dia turunlah, semayang. Cara kita dalam makna sibuk ni, pergi kedai, pusing ni. Jom Ahmad, ni mak saya beli gula, penyik mata ni mak kan. Dan mak suruh beli gula yang hantar dah. Pukul 4:40 kan beli gula. Pergi dulu kedai setimak, patah balik ke surau, azan. Ajak menantu anak datang. Dia ada kat rumah kan. Kita tanggungjawab sebagai ayah. Walaupun dia menantu kita, tanggungjawab kita. Kadang-kadang ini dia antara benda yang kepelikan yang ada pada umat Rasulullah SAW. Saya sebuah hadis ini juga satu fadilat yang sangat besar. Jadi saya harap tuan-tuan kita kalau boleh, saya pergi pusing masjid surau, saya buat macam tu lah. Kita nak kalau nak jumpa semua ni, mudah-mudahan Allah bagi. Semua kita ni, kita bertemu dia di surga nanti. Inilah kita. Di dunia kita bersama-sama datang masjid surau. Mudah-mudahan kita takdir kat Allah, berjumpa lagi di surga nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita muka-muka ni mudah-mudahan. Kan? Kalau kat sana mana pergi Main surau tu. Kelain dia kan. Dia jatuh kelain kan. Kita jatuh terus sakit, jatuh ke bawah kan. Ada tu kesalahan dia buat tu. Sebab tu Nabi pesan, jangan kamu banyakkan kesalahan kamu dengan sesama banyak ada. Dengan Allah kita boleh minta ampun. Menangis-nangis merayu kita boleh minta ampun. Allah ampunkan, confirm Allah ampunkan.
Tapi dengan manusia juga tentu dosa. Sebab tu Nabi pesan, jangan kamu buat masalah dengan sesama Bani Adam, dengan sesama manusia. Sebab manusia ni dia tak bersifat pengampun macam Allah. Dia tak bersifat pemaaf macam Rasulullah SAW. Kurangkan banyak-banyak kita ada masalah dengan orang. Jadi orang yang bermaaf. Kan? Sebab tu saya didik tuan-tuan kepada diri saya. Kalau kita dengar kawan kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan jangan sebut saja. Guru saya ajar macam tu. Kan? Profesor Dr. Syahab Ismail dia ajar macam tu. Kalau kamu dengar kawan kamu meninggal, kata guru saya, kamu jangan sebut inna lillahi semata-mata. Kamu kena lepas sebut inna lillahi, kamu sebut kepada Allah, ya Allah Tuhan aku ampunkan semua dosa yang dibuat pada aku, dan juga hutang piutang kalau dia ada dengan aku halalkan semua. Sebut kat dia. Rahmat. Kita sayang kat kawan-kawan kita sebut. Jangan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hutang tak boleh, hutang. Allah. Nak buat ni. Kan? Bila kita bersifat macam tu, mudah-mudahan kawan-kawan kita pun bersifat boleh kita macam tu. Sebab tu kita memudahkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu. Kalau kita rasa nak ikut ini, kita wari. Jangan diam. Diam senyap je tak. Tuju buka akhirat. No, kita halal je. Supaya dia dipermudahkan oleh Allah bertemu dengan pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bagi nasihat kata ikut ustaz, ikut saya pukul 11.30. Ya, dia kata ilmu agama ni tak ada yang panjang. Dia setengah jam je. Kalau dia tengok saya tengok kan, itu bukan ibadah kat sini. Dia berada jauh Uganda, mana Afrika. Mata dia tengok saya kan. Pemikiran lain. Itulah ilmu agama. Baik, kita jumpa lagi pada masa yang dekat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk kita. So jauhilah diri kita daripada orang yang disebut oleh Nabi kepelikan yang ada kepada orang Islam. Benda pelik kan. Nabi dah beritahu tak buat. Mudah-mudahan itu, dan saya doakan surah Al-Iman sebagai dasar dengan semua yang ada masalah jemaah bulan yang baru, makmurkan surau ni, jangan pinggirkan surau, jangan ada hasad dengki, jangan ada hati yang tak baik kepada pimpinan surau. Tentang tak puas hati, jangan takut, itu takut. Mari nasihat itu boleh nasihat. Kita sifat kemukunya kan, tak puas dengan saya je pun agaklah. Tapi jangan kata kat belakang. Bila kita kata belakang, mengumpat belakang, kita berdosa. Kan, untuk buat pun kan, kita nak kurangkan dosa. Berat nak kurangkan berat, gemuk nak kurangkan berat, nak kurangkan gemuk. Gemuknya aku nak kurang sikit. Tapi dosa banyak tak nak kurangkan. Pelik lagi kita ya. Banyak pelik kita ya. Baik, kita jumpa lagi pada masa yang datang. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.